A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang mana diambil daripada kitab asalnya iaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Hari insya-Allah seperti mana biasa kita akan sama-sama meneliti dan membaca salah satu hadis Nabi SAW yang mana diambil daripada kitab asal Riyadhus Shalihin dan diringkaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab ini iaitu kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Jadi sebelum itu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama ikuti kami dan subscribe pengajian yang diletakkan di dalam YouTube channel Masjid Al-Muqtafi Bilasyah iaitu TV MAMBS, ataupun boleh ikuti kami juga di Facebook page masjid iaitu Masjid Al-Muqtafi Bilasyah, ataupun boleh juga ikuti kami di Instagram mambs.kt. insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita subscribe, sama-sama kita follow dan kita like apa yang terdapat di dalam media massa yang disediakan oleh Masjid Al-Muqtafi Bilasyah itu, dan insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat daripadanya insya-Allah. Dan insya-Allah pada kali ini kita masih lagi berada dalam bab ataupun fasal berkaitan dengan takut kepada Allah dan muraqabatullah. Insya-Allah kita lihat di antara hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan perasaan takut kepada Allah ataupun kita merasa Allah itu sentiasa berada dengan kita insya-Allah. Insya-Allah pada kali ini kita masuk pada muka surat yang ke-13 dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab asalnya dan diringkaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattakun nara walau bisyikkin tamratin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan Tuhannya akan berbicara dengannya di mana tiada perantaraan di antara kedua-duanya. Dia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan, yakni daripada amalan yang dikerjakannya. Dia melihat ke sebelah kirinya, tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan, yakni daripada amalan yang dikerjakannya. Dia melihat ke arah hadapannya pula, tidak ada yang kelihatan kecuali neraka selari dengan wajahnya. Oleh itu, jagalah diri kalian daripada seksa api neraka, walaupun dengan bersedekah sebanyak separuh daripada sebiji kurma. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca pada kali ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kita di hari akhirat nanti. Yang mana kata Nabi SAW, di hari akhirat nanti tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan Tuhannya akan berbicara dengannya di mana tiada perantaraan di antara kedua-duanya.
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti kita akan berbicara dengan Allah bersemuka, tidak ada perantaraan lagi. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat segala amalan kita yang kita lakukan atas muka bumi itu, di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amalan itu kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang kita baca pada kali ini, tidak ada perantaraan. Kalau macam kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada perantaraan yang hadir pada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang melalui malaikat Jibril alaihi salam dan diturunkan kepada Nabi melalui Al-Quran. Tapi di hari akhirat nanti, kita dengan Allah tidak ada lagi perantaraan. Kita hanya berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada lain lagi. Kalau atas muka bumi, kita ada peguam sebagai contohnya. Tapi di hari akhirat tidak ada peguam bagi kita. Ya, yang menghakimi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdepan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Nabi sebut di hari akhirat nanti kita berdepan dengan Allah bersemuka, dengan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita akan lihat bagaimana kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana amalan kita atas muka bumi. Sebab itu Nabi sebut di antara lain yang Nabi sebut dalam hadis ini, dia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan daripada amalan yang dikerjakan. Lihat ke sebelah kanan, hanya amalan kita. Lihat sebelah kiri, hanya amalan kita. Tak ada dah benda lain. Kita nak lihat, tak ada benda lain dah. Tak ada peguam, tak ada yang benda lain yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok di depan, kata Nabi SAW, kita hanya nampak neraka sahaja pada masa itu. Di hari akhirat nanti kita hanya nampak neraka sahaja. Dan apa yang Nabi pesan kepada kita dalam hadis ini, kata Nabi SAW, oleh itu jagalah diri kalian daripada seksa api neraka, walaupun dengan bersedekah sebanyak separuh daripada sebiji kurma. Nabi menyuruh kita supaya kita melakukan amal ibadah kepada Allah walaupun dengan bersedekah separuh daripada sebiji kurma. Jagalah diri kita daripada api neraka. Sebab di hari akhirat nanti bukan sahaja kita bersemuka dengan Allah, tidak ada perantaraan lagi di antara kita dengan Allah. Bahkan di hari akhirat nanti kita akan dipersembahkan dengan api neraka yang membakar, api neraka yang menjulang-julang api dia. Api neraka, lubang yang akan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah, sesiapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ baru, adakah kita nak supaya di situ baru kita sedar? Jangan tuan-tuan. Biarlah kita sedar, atas muka bumi ni lagi kita sedar dengan apa kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Biar kita sedar sekarang. Jangan kita rasa bila kita dibangkitkan di hari akhirat pada masa tu kita nak sedar, maka keadaan itu terlambat dah bagi kita. Terlambat. Tidak boleh dah bagi kita untuk kita mengundurkan masa lagi pada masa tu. Yang hanya boleh kita persembahkan di hadapan Allah apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita buat atas muka bumi, itu sahaja. Kalau baik amalan kita atas muka bumi, maka baiklah keadaan kita di hari akhirat. Jika tidak baik ataupun buruk amalan kita atas muka bumi, maka buruklah amalan kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, amat perlu kepada kita untuk kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana kita hidup atas muka bumi ini, kita takut kepada Allah, takut kepada seksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlu kepada kita untuk kita menghadirkan dalam diri kita perasaan Allah itu sentiasa melihat kita, Allah itu sentiasa memerhatikan kita dalam setiap amal perbuatan kita atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada hadis Nabi yang kita baca pada kali ini. Mudah-mudahan ianya dapat kita jadikan sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan kita, dalam kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mana yang baik datang daripada Allah dan yang kurang datang dari kelemahan diri sendiri. Bertemu lagi dalam bacaan kita pada masa yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.